Adakah Anda orang Malaysia? Berikan kepada saya. Di kalangan kru kabin Delta Airlines, tersebar satu kabar angin. Hanya penerbangan itu sahaja yang berbeza. Seolah-olah telah disihir. Walaupun saya sudah bekerja selama 20 tahun, saya tidak pernah mengalami pengalaman seperti itu di tempat lain. Orang itu lagi, kenapa saya tidak dijadwalkan untuk penerbangan ini? Mereka semua bercakap tentang satu laluan penerbangan tertentu dengan nada yang sama. Hanya dengan mendengar nama laluan itu, kru kabin yang paling letih pun akan bersinar matanya. Di lapangan terbang antara bangsa Los Angeles Delta Airlines, hari ini adalah hari jadwal penerbangan diumumkan. Para kru kabin berkumpul di bilik mesyuarat. Apa yang dijangka sebagai pengumuman yang hambar bertukar apabila berita mengenai penerbangan ke Kuala Lumpur diumumkan. Kata-kata itu mengubah suasana bilik mesyuarat sepenuhnya. Kru kabin senior berbisik hebat, sambil secara senyap membuat isyarat penumbuk. Sebaliknya, Lauren, seorang kru kabin baru, tidak dapat memahaminya. Bukankah penerbangan ke Kuala Lumpur itu hanya laluan antara bangsa biasa? Mengapa mereka begitu teruja? Namun, apabila dia mengetahui jawaban kepada persoalan itu, Lauren akan menyaksikan sendiri satu kebenaran dalam dunia penerbangan yang tidak pernah dibayangkannya. Mengapa hanya penerbangan ke Kuala Lumpur begitu istimewa? Jawabannya adalah sebuah kisah yang mampu menggoncang pandangan hidupnya. Selepas mesyuarat berakhir, rakan-rakan sekerja berpusu-pusu keluar dari bilik mesyuarat, tetapi Lauren duduk sendirian, tenggelam dalam pikiran. Baru setahun menyertai Delta Airlines, dia mempunyai impian terhadap langit sejak kecil. Dia berharap dapat berhubung dengan orang dari seluruh dunia dan memberikan pengalaman yang indah. Dengan hati yang tulus inilah dia memilih pekerjaan ini. Namun, realiti lebih sukar daripada yang dibayangkannya. Perbezaan massa, keletihan fisikal, dan aduan yang kadang-kadang tidak munasabah membuatkan setiap harinya jauh dari dunia glamor yang diidaminya. Pada ketika itu, Donna, seorang kru kabin senior dengan 15 tahun pengalaman, mendekatinya dengan nada bimbang. Dia adalah salah seorang yang baru sahaja dipilih untuk penerbangan ke Kuala Lumpur. Lauren dengan ragu-ragu menyuarakan persoalan di hatinya. Mengapa semua orang begitu teruja dengan penerbangan Kuala Lumpur? Ekspresi Donna serta-merta berubah. Ia adalah ekspresi yang kompleks, seolah-olah ditanya tentang rahasia penting. Kamu masih baru, tetapi suatu hari nanti kamu akan paham. Apabila Lauren terus bertanya, Donna sebaliknya menyoalnya kembali. Apakah sebab kamu menjadi kru kabin? Lauren menjawab dengan jujur. Saya mau membantu orang, berhubung dengan orang dari seluruh dunia dan memberikan pengalaman yang indah. Tetapi pada masa yang sama, dia juga mengakui realiti yang sukar. Donna tersenyum lembut dan berkata, penerbangan Kuala Lumpur berbeza. Apabila Lauren bertanya apa yang berbeza, Donna menjawab bahwa sukar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia berkata Lauren mesti mengalaminya sendiri untuk faham. Namun, kesungguhan Lauren menyentuh hati Donna. Dia memberikan satu petunjuk. Dalam penerbangan ke Kuala Lumpur, sesuatu akan berlaku di dalam hatimu. Sesuatu yang sangat istimewa, sukar diungkap dengan kata-kata. Lauren menjadi lebih keliru. Donna berkata dia tidak boleh mendedahkan lebih banyak, dan akhirnya menambah, biasanya perlu mengumpul pengalaman untuk terbang ke Kuala Lumpur. Tetapi jika itu kamu, saya percaya suatu hari nanti kamu akan dapat. Malam itu, setelah kembali ke apartemennya, Lauren coba mencari maklumat tentang penerbangan Kuala Lumpur di internet. Namun, tiada maklumat istimewa yang ditemui dalam talian. Ia hanya menyatakan bahwa ia adalah penerbangan antara bangsa biasa ke Malaysia. Pada masa itu, Lauren tidak tahu bahwa kebenaran mengapa penerbangan Kuala Lumpur begitu istimewa adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat diketahui melalui angka atau data. Walaupun menyimpan kerinduan terhadap penerbangan Kuala Lumpur di dalam hatinya, kehidupan hariannya tetap sukar seperti biasa. Terutamanya, insiden di salah satu laluan antara bangsa beberapa hari lalu telah menggoncang keyakinan dirinya dengan hebat. Hari itu, awan gelap berarak sejak pagi, dan suasana di dalam kabin terasa tidak selesa. Lauren, sambil memeriksa kawasan yang dipertanggungjawabkan kepadanya, menyediakan senyuman seperti biasa untuk menyambut penumpang. Selamat pagi, terima kasih karena terbang bersama kami. Namun, kebanyakan penumpang pada hari itu menunjukkan riak tidak senang sebaik sahaja duduk. Ada yang menjadi gelisah karena penyimpanan bagasi, atau membalas senyuman Lauren dengan pandangan dingin. Masalah pertama berlaku 30 menit selepas berlepas. Ketika Lauren menolak troli servis untuk bergerak di lorong, sekumpulan penumpang yang sedang berbual menghalang laluan, menyukarkannya untuk bergerak ke hadapan. Lauren bersuara, "Maaf, boleh beri laluan?"
Tetapi mereka hanya menjelingnya sekilas dan terus berbual. Lorong itu dipenuhi dengan kumpulan orang di sana-sini, menjadikan kabin bising seperti pasar. Kehadiran Lauren seolah-olah tenggelam. Dengan rasa putus asa, dia memutuskan untuk berundur buat sementara waktu. Semasa dia menarik troli ke belakang, dia secara tidak sengaja terlanggar salah seorang lelaki. Hati-hati sikit, suara dingin lelaki itu membuatkan jantung Lauren berdegup kencang. Selepas itu, masalah datang bertubi-tubi. Tak bolehkah kamu suruh kumpulan yang bising itu senyap? Penumpang di hadapan saya meletakkan kakinya di tempat letak tangan saya, dia kata ia mengganggu. Pergilah, beritahu dia. Saya bayar untuk penerbangan ini. Suara-suara tidak puas hati kedengaran dari segenap arah seperti reaksi berantai. Lauren coba sedaya upaya untuk menanganinya. Tetapi tidak kira betapa keras dia berusaha. Angin penumpang tidak pernah reda. Yang paling menyakitkan hati adalah kata-kata pedas dari seorang lelaki tua. Adakah semangat profesionalisme kamu semua tidak mencukupi? Sebagai industri perkhidmatan, tidakkah kamu boleh lebih bertimbang rasa? Lauren menahan diri, tetapi pada saat itu, air matanya hampir gugur. Seiring berlalunya masa, suasana di dalam kabin menjadi lebih teruk, seolah-olah tenaga negatif menyelubungi seluruh pesawat. Akhirnya, penerbangan itu berakhir dalam suasana yang tidak menyenangkan. Sehingga mendarat, hampir tiada penumpang yang mengucapkan terima kasih semasa turun dari pesawat. Setibanya di lapangan terbang, Lauren duduk termenung sendirian di bilik rehat. Donna menghampirinya dengan bimbang dan berkata, "Kamu oke? Jangan ambil hati tentang hari ini. Itu bukan salah kamu. Tetapi jika saya dapat menanganinya dengan lebih baik, mungkin saya tidak sesuai untuk kerja ini." "Bukan begitu, kamu baik hati dan rajin. Cuma kadang-kadang perkara yang tidak munasabah berlaku." Itulah realitinya. Kelembutan Donna membuatkan air mata yang ditahan oleh Lauren akhirnya tumpah. Malam itu, kembali ke rumah, Lauren duduk di tepi tingkap memandang pemandangan malam. Dia teringat kembali hari-hari ketika dia bermimpi untuk menjadi kru kabin dan melalui latihan yang ketat. Mengapa ia begitu menyakitkan? Persoalan yang mendalam timbul di hati Lauren. Walaupun mempunyai hasrat yang tulus untuk membuat penumpang gembira dan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, mengapa dia merasa begitu kecewa? Dia tiba-tiba teringat perbualan tentang penerbangan Kuala Lumpur. Kata-kata misteri itu terngiang-ngiang di pikirannya. Dalam penerbangan ke Kuala Lumpur, sesuatu akan berlaku di dalam hatimu. Sesuatu yang sangat istimewa, sukar diungkap dengan kata-kata. Pengalaman pahit di laluan antara bangsa yang lalu, dan kerinduan yang samar terhadap Kuala Lumpur membentuk kontras yang aneh di hati Lauren. Hampir setahun selepas menyertai syarikat itu, dia telah mengumpul pengalaman yang sukar. Walaupun kemajuannya perlahan, dia secara beransur-ansur terbiasa menangani aduan. Walaupun begitu, dia masih kurang keyakinan diri. Hari ini pun kena bersemangat. Pagi itu, Lauren menarik nafas dalam-dalam sambil membetulkan uniformnya. Donna datang dan memberikannya satu dokumen. Di atasnya tertulis KUL, Kuala Lumpur. "Ini kali pertama saya terbang ke Kuala Lumpur. Ada apa-apa yang perlu saya perhatikan? Tak, tiada apa yang istimewa. Tapi, kamu akan paham bila kamu mengalaminya sendiri." Jawaban Donna sangat samar. Mengapa tidak berterus terang? Lauren berasa keliru, karena untuk laluan penerbangan sebelum ini, pasti ada arahan atau cadangan yang khusus. "Saya juga sangat suka penerbangan Kuala Lumpur, tetapi sebabnya, saya harap kamu dapat menemuinya sendiri. Saya percaya kamu akan terkejut. Kejutan yang baik, ya." Kejutan yang baik? Apa maksudnya? Selama ini, Lauren hanya mengalami penerbangan yang sukar. Dia dimarahi penumpang, berhadapan dengan aduan yang tidak munasabah. Daripada pengalaman itu, dia tidak dapat membayangkan akan ada kejutan yang baik. Pelbagai tekaan bermain di pikiran Lauren. Adakah penumpang penerbangan Kuala Lumpur akan seperti yang terakhir kali? Tidak, mungkin mereka lebih sukar daripada penerbangan antara bangsa yang lain. Sebab itu para senior tidak boleh memberitahunya secara langsung. Tetapi jika begitu, bagaimana pula dengan keterujaan dan semangat yang ditunjukkan apabila mereka tahu dipilih untuk penerbangan Kuala Lumpur? Pada masa itu, Lauren tidak tahu bahwa dalam beberapa jam lagi, satu peristiwa besar akan mengubah hidupnya secara drastik. Dia akan mengalami sendiri mengapa Donna memberikan senyuman yang penuh makna itu dan mengapa para senior begitu teruja dengan penerbangan Kuala Lumpur. Lauren berjalan bersama kru lain ke pintu pelepasan. Ini adalah penerbangan jarak jauh dari Los Angeles ke Kuala Lumpur. Waktu menaiki pesawat semakin hampir. Lauren melakukan pemeriksaan terakhir di dalam kabin. Hari ini pasti akan menjadi hari yang panjang. Lauren tersenyum menyambut ramai penumpang Malaysia yang menaiki pesawat di pintu masuk. Semuanya berjalan seperti biasa. Namun, apabila perkhidmatan selepas berlepas bermula, dia mula perasan sesuatu yang tidak kena.
Semasa waktu makan, Lauren menyerahkan hidangan dalam penerbangan kepada seorang lelaki Malaysia yang lebih tua. Ia adalah interaksi biasa. Tetapi apabila selesai makan, lelaki itu menyusun bekas makanannya dengan kemas, mengelapnya dengan tuala kertas, dan kemudian merapikan dulangnya. Lauren tidak percaya dengan matanya sendiri. Penumpang membersihkan sendiri peralatan makannya. Dia mengalihkan pandangannya kepada penumpang Malaysia yang lain, dan mendapati mereka juga melakukan perkara yang sama selepas makan, mula merapikan dan membersihkan seolah-olah itu adalah perkara biasa. Lauren berasa bingung. Dia tidak pernah melihat penumpang membersihkan sendiri selepas makan. Ada juga seorang penumpang yang dengan hormat menyerahkan cawan yang telah digunakan kepada Lauren dengan kedua-dua belah tangan. Menyerahkannya dengan kedua belah tangan seolah-olah sedang mengendalikan sesuatu yang penting. Lauren terpegun dengan rasa hormat itu. Di pertengahan penerbangan, Lauren pergi memeriksa kebersihan tandas. Hasilnya lebih mengejutkan. Tandas itu digunakan dengan sangat bersih. Bagaimana boleh sebersih ini? Tiada setitik air pun tertinggal di sinki. Tisu terpakai juga dibuang dengan kemas ke dalam tong sampah. Ia seolah-olah baru saja dibersihkan. Lauren berasa keliru. Membersihkan tandas dalam penerbangan jarak jauh adalah salah satu tugas yang paling sukar. Namun, tandas yang digunakan oleh orang Malaysia hampir tidak memerlukan pembersihan. Selepas seketika, ketika dia bersedia untuk memeriksa tandas sekali lagi, seorang wanita Malaysia yang lebih tua keluar. Dia tersenyum kepada Lauren yang berdiri berdekatan dan berkata, "Terima kasih ya, sentiasa jaga kebersihan." Diberi ucapan terima kasih karena membersihkan tandas, Lauren tidak dapat memahaminya. Menjelang akhir penerbangan, Lauren berjalan di sepanjang tempat duduk untuk memeriksa keadaan penumpang. Dia perasan ramai penumpang Malaysia melipat selimut mereka dengan kemas dan merapikan tempat duduk mereka. Seorang lelaki perasan akan Lauren dan mengangguk perlahan kepadanya. Dengan suara yang lembut, dia berkata, "Terima kasih atas layanan Anda." Lauren tergamam. Penumpang membersihkan sendiri barang yang telah digunakan, mengucapkan terima kasih, dan mengambil berat tentang kru kabin. Pengalaman seperti ini tidak pernah dialaminya sebelum ini. Kembali ke kawasan rehat kru, Donna bertanya secara senyap. "Macam mana? Dah nampak? Adakah ini biasa?" Dalam penerbangan Kuala Lumpur, ia adalah biasa. Tapi apa yang kamu lihat sekarang hanyalah permulaan. Lauren memandang keluar tingkap. Dari celah awan, kelihatan daratan hijau. Ia adalah Malaysia. Satu perasaan aneh yang tidak pernah dirasainya dalam penerbangan sebelum ini memenuhi hati Lauren. Dia dapat merasakan dengan jelas kebaikan dan keprihatinan penumpang yang sedikit demi sedikit menghangatkan hatinya. Apalagi yang akan berlaku selepas ini? Pesawat mendarat dengan selamat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ini adalah kali pertama dalam hidup Lauren menjejakkan kaki di Malaysia. Penumpang mula turun. Lauren, seperti biasa, mengucapkan selamat tinggal kepada penumpang berhampiran pintu keluar. Selepas penumpang terakhir turun, kru kabin memulakan kerja-kerja pembersihan. Semasa Lauren memeriksa kebersihan kabin, dia perasan sesuatu. Tempat duduk hampir tidak kotor. Adakah ia sebersih ini sebelum ini? Biasanya, kabin selepas penerbangan jarak jauh akan menjadi agak bersepah. Poket tempat duduk dipenuhi sampah, dan lantai sering dipenuhi sisa makanan. Tetapi pesawat ini berbeza. Tiada apa-apa di dalam poket tempat duduk selain daripada bahan bacaan yang disediakan. Hampir tiada sampah di lantai. Ia seolah-olah sudah dibersihkan. Donna datang menghampirinya. "Nampak lagi? Kabin ini bersihnya luar biasa. Penerbangan Kuala Lumpur sentiasa begini, tapi kejutan belum berakhir." Setelah selesai bekerja, kru menuju ke terminal lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Semasa mereka beratur untuk pemeriksaan imigresen kru kabin, Lauren secara tidak sengaja memandang ke arah kawasan pemeriksaan imigresen penumpang. Dia serta-merta terpukau dengan pemandangan di hadapannya. Barisan sangat teratur. Di lapangan terbang negara lain, barisan sering menjadi huru-hara dengan orang memotong barisan, dan keadaan menjadi tidak teratur bukanlah perkara yang luar biasa. Tetapi di sini berbeza. Semua orang beratur dengan tenang dan teratur. Tiada siapa yang coba merosakkan barisan. Berjalan di dalam terminal, Lauren menjadi lebih terkejut. Petugas kebersihan lapangan terbang sedang mengemop lantai. Tahap ketelitiannya luar biasa. Kawasan yang telah mereka mop sekali akan dimop lagi dari sudut lain. Selepas selesai, mereka akan merenung kawasan itu untuk memastikan tiada kotoran yang tertinggal. Lauren berhenti dan merenung pemandangan itu. Betapa telitinya. Macam menghasilkan karya seni. Dia memutuskan untuk singgah di sebuah kafe di lapangan terbang. Dia terkejut melihat tingkah laku barista. Barista itu memegang cawan kopi dengan kedua-dua belah tangan, menyediakan kopi dengan gerakan yang anggun seperti upacara minum teh.
malah arah cawan pun diselaraskan dengan kemas. "Sila, ini kopinya." Semasa menghidangkan kopi, barista itu menunduk hormat kepadanya. Lauren terpesona dengan keindahan postur itu. Apabila dia hendak membayar, dia terkejut sekali lagi. Semasa memberikan uang baki, barista itu meletakkan shilling di atas dulang kecil dan menyerahkannya dengan kedua-dua belah tangan. "Terima kasih, Sila datang lagi, hanya membeli secawan kopi, tetapi rasanya seperti menerima layanan di restoran mewah." Untuk ke hotel, Lauren sekali lagi terkejut besar semasa menaiki taksi di tempat menunggu taksi. Pemandu taksi keluar dari kereta dan membukakan pintu untuknya. Dia dengan berhati-hati meletakkan bagasinya di dalam bak, seolah-olah sedang memindahkan barang yang rapuh. Setelah duduk di dalam kereta, dia lebih terkejut. Tempat duduknya dialas dengan sarung rendah, dan ada sekuntum bunga kecil diletakkan di situ. Taksi mula bergerak. Pemanduannya sangat lancar, tiada brek mengejut atau pecutan mendadak. Semasa berhenti di lampu merah, pemandu itu menoleh ke belakang. "Ini kali pertama Encik datang ke Malaysia?" "Ya, kali pertama." "Kalau begitu, Sila lihat menara berkembar Petronas di luar tingkap. Sangat cantik." Memandang keluar tingkap, memang dia nampak menara berkembar Petronas. Pemandu itu menerangkannya seperti seorang pemandu pelancong. Setibanya di hotel, pemandu itu sekali lagi keluar untuk membukakan pintu dan dengan berhati-hati mengeluarkan bagasinya. "Terima kasih, semoga Encik menikmati perjalanan di Malaysia." Dia menunduk dalam-dalam sebelum taksi itu berlalu pergi. Lauren berdiri terpaku. Adakah ini mimpi? Dia mendaftar masuk di kaunter hotel dan menuju ke biliknya. Di hadapan lift, terdapat sebotol kecil cecair pembasmi kuman dan kawasan sekitar butang lift juga digilap sehingga berkilat. Masuk ke dalam bilik, dia lebih terkejut. Di atas katil, diletakkan sebuah wow bulan mini yang kecil. Cantiknya. Memandang pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap, Lauren mengimbas kembali hari itu. Kebijaksanaan penumpang di dalam pesawat, orang ramai yang beratur dengan tenang semasa pemeriksaan imigresen, perkhidmatan sempurna dari kaki tangan lapangan terbang, layanan mesra pemandu taksi. Semuanya indah sehingga sukar dipercayai. Teliti. Mengapakah orang di negara ini begitu? Walaupun baru menamatkan hari pertama penginapannya di Malaysia, jiwa Lauren seolah-olah sudah terisi. Semasa berada di Malaysia, Lauren merasai pengalaman mesra di mana-mana sahaja di jalanan. Senyuman semula jadi kaki tangan hotel, kata-kata yang bertimbang rasa di restoran, layanan hormat di pasar raya. Setiap perkataan dan perbuatan mereka dipenuhi dengan kemesraan. Mereka tidak melakukannya karena tuntutan kerja. Mereka berinteraksi dengan orang lain dengan ikhlas. Dia sadar bahwa tingkah laku penumpang Malaysia yang dilihatnya di dalam pesawat juga berpunca dari hati yang sama. "Dulu saya pikir saya sedang memberikan perkhidmatan kepada penumpang, tetapi mungkin makna sebenar adalah mencipta masa yang indah bersama-sama penumpang." Penemuan ini mengubah sikap Lauren terhadap pekerjaannya. "Mungkin saya tidak boleh membuat semua penumpang berpuas hati. Mungkin saya tidak boleh melakukan segalanya dengan sempurna, tetapi saya boleh memberikan sepenuh hati saya." Dia mulai berpikir begitu. 3 hari lawatan di Malaysia berakhir. Lauren kembali ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, bersedia untuk menjalankan tugas penerbangan pulang. Di hadapan pintu pelepasan, perasaan Lauren bercampur baur. Sudah tiba masanya untuk pulang. Proses menaiki pesawat bermula. Apabila penumpang Malaysia menaiki pesawat, Lauren memerhatikan mereka dengan perspektif yang baru. "Terima kasih. Tolong." "Ya." Penumpang mengucapkan sapaan yang sama seperti 3 hari yang lalu, tetapi Lauren sekarang dapat merasakan kehangatan di sebalik kata-kata itu. Selepas berlepas, perkhidmatan dalam penerbangan bermula. Lauren mendapati dirinya memberikan perkhidmatan dengan lebih teliti berbanding sebelum ini. "Encik, Puan mau minum apa?" Ia adalah soalan yang biasa. Tetapi kali ini dia mendapati dirinya bertanya dengan sepenuh hati. Pengalaman di Malaysia secara semula jadi mempengaruhi cara perkhidmatannya sendiri. Semasa penerbangan, Lauren berpeluang berbual dengan seorang penumpang Malaysia. "Bagaimana perasaan Anda tentang kunjungan pertama ke Malaysia?" "Sangat hebat. Semua orang sangat ramah. Hati saya terasa sangat hangat. Baguslah. Kami gembira Anda suka Malaysia." Melihat senyuman lembut itu, Lauren berusaha menahan air matanya. Dia sekali lagi merasakan dengan mendalam bahwa dia juga ingin menghargai kehangatan ini. Pesawat tiba di lapangan terbang antarabangsa Los Angeles. Ia adalah lapangan terbang yang dikenalinya seperti rumah sendiri, tetapi kali ini ia kelihatan sedikit berbeza. Semasa beratur menunggu pemeriksaan imigresen, Lauren memerhatikan orang di sekelilingnya. Orang bercakap dengan kuat, barisan sedikit tidak teratur. 3 hari lalu, ini adalah pemandangan yang biasa, tetapi sekarang dia berpikir,
Ah, inilah yang normal. Di Malaysia, semua orang lebih senyap. Lauren berehat di kafe lapangan terbang. Kaki tangan menyediakan kopi dengan check-up dan biasa sahaja. Cawan diletakkan dengan satu tangan di counter. Ia check-up dan tiada apa yang salah dengannya. Tetapi Lauren teringat akan perkhidmatan teliti yang dinikmatinya di Malaysia. Kedua-duanya mempunyai kelebihan masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Lauren memandang pemandangan di luar tingkap. Ia adalah pemandangan jalanan Los Angeles yang biasa, tetapi dia mendapati dirinya melihatnya dengan perspektif yang sedikit berbeza. Keesokan harinya, Lauren bertemu dengan seorang rakan sekerja wanita yang tidak pernah terbang ke laluan Malaysia. Selamat kembali, macam mana Malaysia? Lebih baik daripada yang saya bayangkan. Apa yang paling mengagumkan kamu? Kebijaksanaan dan ketelitian orang ramai. Niat itu sepenuh hati. Wah, begitu berbeza ya? Ya, tetapi karena perbezaan itulah saya belajar banyak perkara. Sambil menceritakan pengalamannya di Malaysia, Lauren menyadari perubahan telah berlaku dalam dirinya. Pada tugasan seterusnya, Lauren membuat persediaan seperti biasa. Penerbangan bermula. Lauren memberikan perkhidmatan seperti biasa, tetapi ada sedikit perbezaan. Encik, Puan mau minum apa? Dia melihat wajah setiap penumpang dengan lebih teliti berbanding sebelum ini. Semasa menghidangkan kopi, dia teringat akan perkhidmatan sepenuh hati yang dirasainya di Malaysia, dan menjadi lebih berhati-hati berbanding sebelumnya. Ia adalah perubahan kecil, tetapi dia lebih menghargai hubungan seketika antara dia dan penumpang. Semasa penerbangan, seorang wanita tidak berdaya dengan bayinya yang tidak henti-henti menangis. Jika Lauren yang dahulu, mungkin dia akan menganggapnya sebagai perkara biasa dan mengabaikannya. Tetapi hari ini berbeza. Lauren sadar bahwa apa yang dipelajarinya di Malaysia bukanlah kemahiran istimewa, tetapi sesuatu yang sepatutnya ada pada setiap manusia tetapi mudah dilupakan. Dan dengan mengintegrasikan niat penting ini ke dalam kehidupan seharian, dirinya dan orang di sekelilingnya akan menjadi sedikit lebih bahagia. 3 hari itu mengubah saya, dan saya percaya saya akan terus berubah. Perjalanan 3 hari ke Malaysia membawa perubahan kecil tetapi pasti dalam hidup Lauren. Ia bukan keputusan besar atau perubahan dramatik, tetapi dia mulai menghargai sifat bertimbang rasa dalam kehidupan seharian. Lauren merasakan bahwa dengan cara ini, dunia akan menjadi sedikit lebih indah. Pertemuan bahasa dan budaya memberi kita perspektif baru, dan dengan mengaplikasikan kesadaran itu dalam kehidupan seharian, tidakkah kita boleh hidup dengan lebih kaya,